TV KPM. Selamat Hari Raya. Teng 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 teng. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Aziz. Selamat Hari Raya diucapkan kepada anda semua. Bagaimana raya? Okey ke tak okey? Kenyang ke tak kenyang? Apa? Pipe rumah korang bermasalah? Relax. Kita ada jalan ni. Sebab hari ni subjek yang kita nak belajar adalah ini. Kalau anda nak tahu, kerja pipe domestik. Sebab tu saya tanya tadi, pipe rumah korang ada masalah ke tak? Kalau ada, jangan risau. Cikgu yang akan mengajar anda semua ni bukan calon-calon orang jauh kita terbangkan. Jauh daripada bangsa. Ya. Nak tahu siapa? Ya, jom kita tengok. Ini dia profil guru hari ini. Selamat Hari Raya. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan ini saya perkenalkan cikgu yang akan mengajar kita pada hari ini, iaitu Cikgu Arne. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau anda nak tahu, cikgu ni sedap tahu dia nyanyi. Nak dengar? Nah, cikgu, nyanyi lagu raya sikit, cikgu. Selamat Hari Raya. Teng 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 teng. Cikgu, saya tak tahu hari ni Road to Success ke, Road to Raya ke, apa pun tak tahulah, cikgu. Semua boleh. Alhamdulillah, itulah semangat raya yang kita nak, cikgu. Sihat, cikgu? Alhamdulillah. Raya sihat. macam mana, cikgu? Oh, sangat meriah di rumah dengan anak-anak. Makan saja. Cikgu masak apa hari itu, cikgu? Saya buat sate, rendang itik. Ya, ketupat palas, ketupat beras, semua saya buat. Apa anak saya sebut semua saya buat. Okey, saya nak jadi anak cikgu boleh? Boleh. Sila. Cikgu, hari ni kan kita belajar apa ni, cikgu? Pipe domestik. Ya, kerja pipe domestik. Mungkin cikgu boleh kongsikan sikit. Sebab kita tahu raya-raya pun nak kena belajar juga. Tapi ini subjek katanya seronok. Betul, cikgu? Ya, sangat seronok. Apa tu, cikgu? Kerja pipe domestik ni bukan sahaja kita belajar secara teori, dia meliputi semua kemahiran yang kita pelajari. Okey. Antaranya bukan saja kerja pasang-pasang pipe aja, pasang lekapan aja, tapi kita ajar juga macam mana kita nak bancuh simen untuk pasang tandas duduk, okey, cara menggerudi pada konkrit. Kemudian kita ajar cara teknik mengecat di bilik air macam mana, apa coating-coating yang sesuai. Itu kejap lagi, cikgu lah. Ya. Okey, banyak betul kita nak belajar hari ini. Okey, pasti anda semua kena setilah dengan kami sama 1 jam ini. Tapi sebelum itu, cikgu, raya-raya juga SOP kena jaga, cikgu. Betul, sebab tu saya nak minta cikgu untuk pergi ke sini untuk kita melakukan protokol kesihatan. Dipersilakan, cikgu. Terima kasih. Itu dia. Alright. Oh, labuh sampai saya hari ini. Okey, cikgu, sila gunakan hand sanitizer terlebih dahulu, cikgu, untuk mencuci tangan. Sebab kita tahu, cikgu, kadang-kadang ni kita raya kan. Seronok sangat pun jangan. Kan nanti tak pasal kena gang. Masya-Allah. Dan saya pula akan menggunakan hand sanitizer. Kenapa dia macam tu? Okey. Dan seterusnya, untuk memberi keselesaan kepada cikgu, kita boleh buka pelitup muka kita, cikgu. Okey, dan letakkan di tempat yang orang kata selamat, cikgu. Ya. Kita letak dalam kita punya ziplock kita ni supaya ia sentiasa bersih dan selamat, insya-Allah. Dan selepas itu kita boleh letak di atas meja kita. Baik. Okey, cikgu. Tadi kita dah tanya dah kan mengenai cikgu apa subjek inilah kan. Saya rasa memang sangat seronok. Siapa yang suka benda-benda yang ID ni, cikgu Interior designer, ini subjek yang korang kena fokus. Dan kita tahu jugalah kan, pandangan pelajar katanya ada yang dah tak sabar-sabar dan katanya ada yang macam susah cikgu. Kalau nak tahu, ini dia. Kita tengok pandangan pelajar. Didik TV KPM.
Saya adalah murid dari SMK Bangsa kelas MPV Kerja Paip Domestik sesi 2020 dan 2021. Harapan saya dalam sesi mengulang kaji modul 1 dan 2 agar saya dapat mengukuhkan pemahaman saya tentang pemilihan kerjaya dan tentang perpaipan asas yang telah saya pelajari. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM. Alah, cikgu tak gelak pun tadi. Okey, itu pandangan pelajar mengenai subjek ini, cikgu. Cikgu, mungkin boleh secara ringkas lah kan sebelum kita nak berhenti rehat. Apa yang akan dipelajari oleh pelajar-pelajar ini sewaktu tingkatan 4 modul 1, cikgu, ataupun bab 1 sebenarnya? Okey, modul 1 ni adalah berkenaan tentang kerjaya pada dalam kerja paid domestik. Jadi apabila mereka memilih subjek elektif kerja paid domestik ni, mereka mesti tahu kenapa dia masuk kerja paid domestik, apa cita-cita dia, apa yang dia akan capai selepas tamat 2 tahun belajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 ni, apa hala tuju dia. Jadi itu sebab modul 1 ni adalah dalam tajuk kerjaya dalam kerja paid domestik. Yes, itu dia serba sedikit, cikgu. Kalau nak tahu selepas ni, tapi kita nak berhenti rehat dulu sebab kita nak cari minyak tanah. Ni pun dah tak ada, cikgu. Dia punya ni kan, pelita kita nak cari minyak tanah, cikgu. Cikgu ni pun layankan je lah. Orang kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat Hari Guru. Kita tukar sikit lah sebab kita tahu kan bulan ni kan bulan Hari Guru yang mana temanya pun iaitu berguru demi ilmu, bina generasi baharu, insya-Allah. Okey, cikgu okey cikgu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Baik, di musim perayaan ini dan juga di musim Hari Guru ini kan, ramai betul yang hantar kad. Tak terkecuali juga ni kawan-kawan kita ni ada hantar kad melalui online. Nak tengok? Ni dia. Kita nak tengok kad yang dihantar oleh kawan-kawan kita. Cuba tengok macam mana kad dia tu. Ada kad Hari Guru. Ini dia. Selamat Hari Guru. # terima kasih cikgu cantiknya. Dihantar oleh siapa ni? Adik Fuad. Terima kasih. Betul ke nama dia Fuad? Ke nama dia Pika? Ada 2 orang hantar kad tadi. Itu kad online. Dan di sini juga kalau anda dapat lihat, nampak tak, ini adalah beberapa kad yang kami terima daripada anda semua yang telah menghantarkan kepada kami. Banyak sangat ni. Yang ini. Ini saya suka. Nampak tak kad Hari Guru yang dihantar oleh Anis Atira daripada SK Seri Langkap daripada Terengganu. Kalau dapat lihat dekat sini pun dia dah bagi surprise. Kita zoom sikit. Okey, nampak. Kita buka. Nampak, selamat Hari Guru 2021. Di situ dia ada tulis dia di saat hari membeli sagu dan sebagainya lah. Dan kita boleh buka kat dalam. Ada tali-tali. Okey, kita nak buka. Ini dia. Ya Allah, cantiknya. Terbalik. Ini dia. Nampak tak? Wah, thank you. Wow, so kreatif lah adik kita ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi kepada adik-adik semua, hantar lagi kad-kad macam ni kan. Seronok, cantik, colourful. Okey, baik. Kita dah tahu dah pasal kad Hari Guru ni kan. Sekarang kita nak tahu pula sekolah pilihan hari ini. Katanya ada satu buah sekolah saja daripada sekolah cikgu, daripada Bangsa, cikgu, betul? Ya, betul. Katanya diorang sibuk makan rendang ni. Jadi kita nak tanyalah diorang ni. Mana ni? Assalamualaikum. Apa khabar? Salam sejahtera. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Kami datang ni bukan apa. Kami datang ni nak kutip duit raya sahaja. Jadi, Zahirul, mungkin boleh perkenalkan diri sikit, Zahirul. Okey. Dengar tak? Okey, dengarlah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Zahirul Irfan BMSND. Okey, baik. Seterusnya. Muhammad apa? Jumli Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Jumli. Hai, Muhammad Jumli Jumli. Asyidki bin Kamil. Dia kata awak tengah puasa 6 sekarang ni. Betul ke? Dia rajin puasa. Tak tahulah. Okey, seterusnya. Aiman yang terbalik tu yang kita nak kena tengok tu. Aiman, boleh betulkan kamera ke, Man? Hai, Man. Dengan Daniel sekali. Aiman. Hilang dah Aiman terus. On auto rotation tu, Aiman.
Aiman. Aiman tak on. Aiman, boleh tak pusingkan kamera ataupun auto rotation tu on kan? Aiman sengit. Aiman tak sengit, cikgu. Kamera Aiman yang sengit. Okey, Man. Siapa nama, Man? Okey, mungkin line dia... Ya, line dia ni kurang. sikitlah. Okey, seterusnya. Rizky Mulyadi. Dengar kata awak influencer ni. Dia ni glamour kat sekolah. Dengar tak? Dengar Rizky. Silakan, perkenalkan diri awak. Saya Muhammad Rizky Mulyadi bin Hadi Mulyadi. Right. Saya dari SMK Bangsa. Okey, nice one, bro. Dan seterusnya, Daniel Wara. Windra. Windra Kanata. Daniel. Daniel. Apa khabar? Ceria-ceria Daniel. Daniel, raya. senyumlah Daniel. Hari Raya kan? Hai Daniel. Saya rasa dia pemalu lah, cikgu. Yalah, gempa bumi dekat sana. Ya. Saya rasa dia pemalu ni, cikgu. Nampak yang keluar muka Squidward. Bukan muka dia, muka Squidward yang keluar. Lain tak stabil ni raya-raya ni. Ramai Okey, orang tak main apa, tak apa. PUBG. Yang penting diharapkan adik-adik semua dapat bersama dengan kita sampai habis. InsyaAllah. Okey, cikgu dah bersedia, cikgu? InsyaAllah. Boleh kita mulakan bagi Ya. subjek kerja pipe domestik tingkatan 4 modul 2 sebenarnya. Betul, Ya, cikgu? modul 2. Modul 2, guys. Alright, Modul kepada 1 anda... kita dah buat dah. Masa bulan puasa. Betul, cikgu. Ya, lupa. Ya, saya lupa, cikgu. Okey. Banyak makan rendang ketupat. Biasalah, cikgu. Okey, jadi tanpa buang masa lagi, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kelas kita bagi subjek kerja pipe domestik tingkatan 4 modul 2. On you, teacher. Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam. Hari Raya anak-anak cikgu di Google Meet. Selamat Hari Raya guys, boys. Sihat? Selamat Raya, Ibu. Alhamdulillah. Dan juga selamat Hari Raya pada anak-anak kesayangan cikgu di luar studio sana. Okey, cikgu harap kamu semua sihat. Jaga diri, jaga kesihatan. Okey, jauhi tempat-tempat yang sesak di zaman wabak ni. Okey, cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat dan terus belajar di hari raya ni. Kita belajar tak tentu masa. Kita belajar berterusan. Betul. Raya pun kita kena belajar. Cikgu, okey? cikgu. Ya. Saya ada satu soalan lah, cikgu. Ya, Kemas silakan. Cikgu bukan kertas apa tu, cikgu? Ini kertas kadang-kadang cikgu nervous juga kan. Kadang-kadang lost juga nak cakap apa. Tadi tak apa. Tak payah kertas lah. Nak saya pegang, cikgu? Ini rampasan lah ni. Tolonglah. Janganlah rampas kertas cikgu. Okey, silakan, cikgu. Okeylah, tak apa cikgu letak sini. Boleh, okey? cikgu. Kita Okey. santai-santai di hari raya, cikgu. Ya. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita nak mengulang kaji ni adalah lebih berkat kita baca doa belajar. Untuk itu cikgu jemput Jumli untuk bacakan doa. Jumli sayang, baca doa belajar. Jumli sayang. Okey, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nasib baik dia tak baca doa makan juga, cikgu. Terima kasih Jumli atas doa, semoga berkat kita Amin, belajar pada hari raya amin. yang mulia ini. Ya. Okey anak-anak semua, kita teruskan dengan sesi mengulang kaji ni. Tajuk yang kita belajar hari ini ialah modul 2. Dalam modul 2 ni tajuk kita asas kerja pipe domestik. Okey, sebelum cikgu nak teruskan sesi ulang kaji ni, Ya, cikgu. cikgu nak tanya pada anak-anak kesayangan cikgu ni. Nasib baik Dalam cikgu nak tanya pada asas saya. kerja pipe domestik ni, apa yang kamu dah pelajari agaknya? Apa agaknya yang kamu belajar dalam modul 2 ni? Ya. Siapa boleh bagi tahu? Akmal. Okey, Akmal dia angkat tangan. Senang saja, cikgu. Ya. Apa yang kita belajar di dalam modul ini adalah kita akan tanya kepada murid-murid kita daripada SMK Bangsa. Play safe ya, Jadi, Akmal. Haiman Fahimi. Nama glamour dia Mimi. Ha? Ya, Mimi. Mi. Apa Mi? Cikgu tanya apa tadi soalannya, cikgu? Apa yang kamu belajar dalam modul 2, Mimi? That's right. Apa agaknya yang kamu dah belajar? Siapa Ingat kat tak? belakang tu? Kata kat dia jangan sibuk. Susah? Apa cikgu? Apa yang kamu dah belajar? Tak dengar. Tak dengar? Ni, cikgu tanya. Apa yang dibelajar dalam
Asas kerja part domestik. Ha, dengar. Terima kasih Akmal. Dengar tak? Dengar. Ha, jawablah. Menyatakan etika dan budaya yang baik. Wah, bagus Mimi, dia ingat betul. Memang ada belajar tu. Mimi, betul. Cikgu cakap betul. Terima kasih Mimi. Masih ingat lagi. Mimi ni tak berapa sihat dalam waktu masa bulan Ramadan hari tu. Saya confuse dengan cikgu ni statement. Mimi tak berapa sihat. Tak berapa nak sihat. Masa Apa bulan maksud Ramadan cikgu? hari tu puasa, dia kerap tak datang sekolah sebab dia mempunyai tanda-tanda bergejala. Jadi kita tak benarkan datang. Selsema, batuk. Kita tak benarkan datang ke sekolah lah. Baik. Tapi saya harap Mimi tak banyak ketinggalan sebab kita ada buat kelas PDPR selepas raya ni. Ya. InsyaAllah. Solat raya pun itu saya jumpa dia dekat Masjid Bangsa, cikgu. Bagus ya, boleh. Dia jadi Bilal. Okey, semua bersedia ya? Okey. Sebenarnya dalam hari raya ni, okey, cikgu akan memberikan soalan untuk kita berulang kaji ni. Baik. Dengan soalan berganjaran. Baik. Okey, soalan berganjaran ni siapa dapat jawab soalan cikgu ni, cikgu akan bagi hadiah kuih raya. Tak nak duit raya. Kuih raya lah dulu. Nanti Duit raya. Ambang aku Madiman. Okey, kuih raya ni memang semua kuih raya yang sedap-sedap. Okey, jadi bila betul dapat jawapan tu, kamu buat catatan. Kuih raya apa yang kamu dapat selepas kamu berjaya menjawab soalan. Nanti bila kita bersemuka, boleh redeem dengan cikgu kuih raya tersebut. Ya. Ya, okey, bersedia guys? Okey, sebelum cikgu nak mulakan ni, cikgu nak ingatkan kembali bahawa soalan yang cikgu bina ni adalah berdasarkan tahap penguasaan kita dalam modul 2. Okey, kita pergi tengok apa tahap penguasaannya. Kita ada 6 tahap penguasaan. Jadi di sini kita akan mencipta soalan berdasarkan tahap penguasaan tersebut. Jadi pada modul 1 masa bulan Ramadan hari itu, cikgu dah terangkan dah bahagian-bahagian tahap penguasaan ini. Tahap 1 untuk apa? Tahap 1 untuk tahu. Kedua, faham. Ketiga, boleh laksanakan dengan bimbingan. Keempat, laksanakan dengan tanpa bimbingan guru daripada soalan tugasan. 5, boleh buat tugasan tersebut, boleh laksanakan kerja dengan situasi yang baru. Dan yang keenam, dia combine daripada tahap 1 sampai tahap 5 masuk ke tahap 6. Cikgu recall aja balik. Jadi untuk modul 2 ni kita tengok tahap 1, apa yang kamu kena tahu. Yang kamu kena tahu tentang etika dan budaya kerja yang baik. Faham Kemudian kamu kena menyenaraikan sistem bekalan air domestik, peralatan tangan, mesin pegon, mesin mudah alih, jenis pipe, bahan pepasang, injap, pilih bahan sebatian dan lekapan sanitari. Ini yang mesti kamu tahu dalam modul 2. Dalam modul tahap 2 pula, kamu mesti tahu cara nak menyenggara peralatan. Peralatan tangan, mesin, mudah alih, semua jenis pipe dan semua sekalilah dalam kerja pipe domestik. Tahap 3 pula, kamu mesti boleh melaksanakan kerja tersebut iaitu kerja menyenggara dan kamu kena tahu aplikasi nak jaga keselamatan diri kamu dalam bengkel. Ini cara nak laksanakan dia dengan bimbingan guru. Tahap 4 pula, kamu perlu mengkategorikan punca kemalangan dalam bengkel, dalam kerja pipe mengikut prosedur. Kemudian kamu boleh bezakan sistem terus dan tidak terus dalam bekalan air. Kemudian yang kelima, kamu menilai kebaikan dan kelemahan sistem terus dan tak terus tu dan boleh pilih ikut situasi yang baru, pilih sistem bekalan air mana yang sesuai untuk kamu, letakkan di situasi tersebut untuk rumah kediaman ataupun sebagainya lah. Kemudian yang keenam, kamu perlu melakar. Semua ni kita dah buat kan, boys? Betul tak? Hello guys, masih lagi dengan cikgu. Okey, semangat. Jangan mengah ya, makan rendang. Okey, kamu belajar melakar sistem bekalan air ikut prosedur. Kemudian kamu boleh mencadangkan apa pipe yang nak digunakan, apa bahan pepasang, injap, pilih. Nanti kita akan tengok berdasarkan soalan tersebut. Okey, faham ya? Faham, cikgu? Faham semua? Aku faham? Faham, cikgu? Okey. Kita
Kita teruskan dengan soalan pertama. Soalan pertama, ganjarannya ialah kuih tat. Kuih tat cikgu ni kita panggil kuih tat gemuk. Okey. Dia punya inti tu masuk dalam mulut, melekat dekat Cikgu, langit-langit. setakat cakap kalau tak bawa, jangan macam tu cikgu. Lain kali bawa lah. Okey, nanti kita makan kat luar ya. Lepas ni tak boleh bawa sini. Okey, soalan pertama. Bersedia, boys? Alright, Anak-anak? siapa nak jawab angkat tangan dulu Okey, pertama, soalan untuk tak pertama, berikan definisi perkara di bawah. A, definisi etika kerja. Come on, kuih tat. Siapa nak kuih tat? Nak jawab untuk definisi etika kerja. Daniel. Okey, Daniel nak jawab. Bagus, Daniel. Oh, nampaknya kuih tat pun dah habis, Daniel. Daniel, apa definisi etika kerja, Daniel? Disiplin dan sikap individu terhadap pekerja. Oh, bagus, Daniel. Tahniah, terbaik. Nanti kita tengok jawapan. Betul tak jawapan Daniel tu? Dapat tak kuih tat? Okey. B, definisi budaya kerja. Siapa nak kuih tat seterusnya ni? Nak kuih tat cikgu ni? Cikgu. Oh, okey. Jumli. Apa Jumli? Definisi budaya kerja. Cara penerapan yang menjadi amalan individu dalam sesebuah organisasi ketika melakukan pekerjaan. Macam baca skrip lah Jumli. Dia macam cakap macam jawapan kat sebelah lah. Macam tu kita bagi setengah tat je. Kita bagi separuh tat. Kita bagi separuh tat Tak sahaja. ada, kita bagilah. Dia memang bersedia. Maknanya sebelah dia dah ada nota. Dia dah ada modul 2 dah siap nota dia. Cikgu, nota tak apa. Jangan skema jawapan. Dia tak ada skema jawapan. Dia dah bersedia. Okey. Okey, kita tengok jawapan dia betul ke tidak. Ya, tadi Daniel jawab disiplin dan sikap individu terhadap pekerjaan. Tepat sekali, Daniel. Mantap, Pak Abu. Kuih tat untuk Daniel. Jadi tolong tulis tat kuih tat. Jadi dia tulis soalan 1 kuih tat Daniel dapat. Yang B, cara peradaban yang menjadi amalan individu dalam sesebuah organisasi ketika melakukan pekerjaan. Jadi tengok apa yang cikgu gariskan ni adalah dia punya main point dia. Okey, disiplin dan sikap adalah 1 markah, terhadap pekerjaan 1 markah untuk definisi etika kerja. Okey, yang kedua definisi budaya kerja. Jadi main point kat sini peradaban yang menjadi amalan, adab dan amal. Ada perkataan adab dan amal, kamu akan dapat 1 markah dalam sesebuah organisasi ketika melakukan pekerjaan. Jadi nampak pekerjaan mesti ada dalam kedua-dua jawapan. Apa yang kamu buat, di mana yang kamu buat. Itu dia punya teknik nak menjawab soalan berbentuk definisi. Dan kamu kena tengok jumlah markah yang diberikan. Kalau 2 markah, maknanya mesti ada 2 poin. Betul tak, boys? Ingat? Okey, itu dia. Betul. Jadi tahniah Jumli dapat juga kuih tat. Setengah, cikgu. Janganlah, kesian Saya akan pastikan dia akan kejam. dapat setengah sahaja. Okey, dah bersedia untuk ganjaran berikutnya, anak-anak? Sudah, cikgu. Okey, kita tengok soalan kedua. Cikgu, Masih lagi ini kuih tahap apa pula? 1. Okey, ganjaran yang kedua ni adalah kuih... Elemen London ke? Nak elemen London? Boleh, cikgu. Nak elemen London? Sebab Rizky suka elemen London waktu kecil-kecil, dia kata. Oh, elemen London. Baik, atas request Rizky dia nak elemen London. Betul, Bukan cikgu. London je, Paris semua ada ni. Cikgu, Okey? jangan cakap nanti dia orang minta betul-betul, cikgu. Okey, bersedia elemen London. No hal lah boleh dapat mana-mana. Okey, tahap 1 kita nak senaraikan sistem bekalan air domestik. Okey, pada tantangan kita tengok contoh soalan dia, okey. Nyatakan 2 sistem bekalan air domestik. Nampak tak? Ini kita boleh nyatakan sistem bekalan air domestik. Okey, elemen London yang pertama. Siapa nak elemen London? Siapa? Rizky. Rizky. Okey, Rizky, kalau salah ni Rizky, Masya Allah. Elemen Ambillah London pun... elemen. Kita tukar kacang lain. Ya, Rizky. Okey, sila. Jawapan dia sistem terus dan sistem tidak terus. Oh, dia ambil dua-dua sekali. Aku Dia mahu. jawab dua-dua? Ya, dia nak lebih elemen London. Rizky, kan abang cakap tamak selalu rugi. Okey, kita tengok nanti jawapan dia. Kita tengok Okey. Kita hold dulu. Okey.
Anak yang kedua, soalan yang kedua. Namakan alatan pada rajah 1 di bawah dan tuliskan pada ruang jawapan yang disediakan. Tengok betul-betul gambar ni. Apa agaknya dia punya jawapan? Okey, gambar pertama ni Elman London. Saya, cikgu, Siapa saya. nak? Saya, cikgu. Elman London, jawab cepat. Apa dia? Dia tengah zoom tu, gambar apa tu tak nampak agaknya kat handphone. Nampak tak? Siapa nak Geng, jawab? nampak ke geng? Saya cikgu. Siapa? Jumli Siapa? ke? Saya cikgu tu siapa? Oh, Hainan, Haiman. Mimi. Oh, Mimi nak jawab. Okey, Mimi, apa gambar pertama ni, Mimi? Apa Mi? Apa ni, Mimi? Dengar tak? Cikgu, cakap dengan dia kena jauh sikit. Oh, ya. Mimi! Mimi! Apa jawapan dia, Mimi? Jawapan dia... Apa, Mimi? Apa, Mimi? Mimi, apa? Potong paip beroda. Okey. Pemotong paip beroda. Pemotong paip beroda. Nanti kita tengok jawapan ni betul ke tidak ya. Confirm. Mimi, cakap kuat sikit sebab ada bunyi berdengkur. Mimi. Mimi cakap kuat sikit apa, Mimi? Ada bunyi berdengkur lah, Mimi. Confirm. Nanti kita tengok ya. Confirm ya. Okey. Kita tengok pula alatan kedua. Siapa boleh Confirm. jawab? Almalan dan seterusnya. Okey. Siapa? Zahirul. Zahirul. Jumli. Jumli nak collect kuih raya banyak. Siapa nak jawab ni? Alatan. Zahirul, mikrofon off tu, tolong on. Mesin gerudi muda Ali. Mesin gerudi. Mesin apa? Mesin gerudi Mesin muda gerudi muda Ali. Ali. Zairul nak tanya boleh? Boleh? Ada bunyi berdengkur tak kat sana? Tak ada. Sini ada. Okey, mantap Zairul. Terima kasih Zairul Mimi. Kita tengok betul tak dapat tak Elma London ni. Okey, kita tengok. Yes, betul. Tadi siapa tadi? Zairul. Yang tadi Mimi cikgu. Tak, yang sistem tak terus ni tadi. Sebelum Mimi tadi. Rizki Fabian. Rizki yang dia bolot dua-dua ni. Dia dua-dua cikgu. Dua-dua dia nak dua Elma London. Okey, betul Mimi tanya. Sistem terus dan sistem tidak terus. Sebelum tu cikgu nak tanya. Sistem terus ni macam mana ya sistem terus? Dia terus, dia tak patah balik cikgu. Oh, pandai Betul. Akmal. Kita tanya budak yang belajar. Rizki cikgu. Okey. Saya nak Rizki yang jawab. Rizki. Apa sistem terus ni macam mana Rizki? Okey, sistem terus ni dia tak perlukan banyak penyambungan lah. Dia jenis straight point lah. Macam daripada sistem pertama ke sistem kedua. Itu sistem terus. Yang tak terurus, yang tak terurus. Okey, kalau sistem yang tak tidak terus? Sistem tidak terus kan? Tak terus macam mana? Terus ni dia macam mana Aduh, dia kena minta tolong kawan ni. Saya Rosani. Aduh. Pandai dia minta tolong kawan. Kalau tak orang yang melanding kita orang ambil balik ni. Okey, sistem tak terus ni macam mana pula? Siapa boleh bantu Rizki? Geng. Dia dah terlebih makan rendang tadi. Siapa? Siapa boleh sistem tolong? Sistem tak terus ni macam mana? Cikgu saja je tanya. Ingat lagi tak kita recall kita kan? Recall. Ni Jumli. Sistem tak terus macam mana Jumli? Kalau dapat jawab awak punya Elma London Rizki kita bagi kat awak. Sistem tidak terus ni macam ni Dia macam ni Okey. Dia macam kalau sistem terus ni dia terus daripada tangki. Okey. Kalau daripada tangki terus mengalir ke paip. Kalau sistem tidak terus ni macam susah terangkan susah explain. Okey. Tak apa. Daniel tahu Daniel. Daniel, kalau salah tak apa Daniel, kita belajar. Daniel. Ya, sistem terus tu macam mana Daniel? Sistem tidak terus. Apa? Tak ingat aku. Tak ingat. Okey. Apa cikgu sebenarnya sistem tidak terus ni? Tak apalah, mereka ni sebenarnya dah mungkin terlalu banyak kolesterol dalam badan. Jadi dia dah lupa sikit lah. Tak apa cikgu, tolong okey? Jadi jangan kolesterol cikgu. Banyak kebahagiaan. Okey, kebahagiaan. Okey. Banyak kebahagiaan. Sistem terus ni dia terus dari meter air ke lekapan. Okey. Okey, dia tak memerlukan tangki simpanan air. Itu namanya sistem terus. Okey. Sistem tidak terus, dia memerlukan tangki simpanan air. Dari tangki simpanan air, air tu keluar terus ke lekapan. Itu dia sistem
tidak terus. Jadi faham? Jadi terus tak ada tangki dari meter air, okey? Tidak terus dia daripada tangki ke lekapan. Okey, dapat anak-anak kesayangan cikgu? Faham ke? Faham Cikgu. Faham. Sebenarnya rezeki ni dia tahu ni tapi dia dah mula ingat lupa. Tapi dia bagi inilah chance. kita punya orang kata cara untuk kita ulang kaji yang lebih efektif dan interaktif. Betul tak Akmal? Betul cikgu. Kalau kita dapat okey. lihat Mimi pun dia stuck je muka dekat situ. Mi. Dia dah freeze dah ya? Mi, kenapa Mi? Okey, Mimi tadi jawab pemotong pipe beroda memang betul terbaik. Dia masih ingat. Sebab apa cikgu tekankan kat sini ramai yang ingat ini adalah APEC G. Bila bagi soalan mesti cakap APEC G. Kena tengok betul-betul dia ada roda kat sini. Bila ada roda menunjukkan dia bukan APEC G. APEC G tak ada roda, dia apit aja dekat meja. Tapi pemotong pipe beroda ada roda di sini, kita pulas roda ni akan berpusing, rahangnya akan menghampiri pada roda, kemudian kita boleh potong pipe menggunakan pemotong pipe beroda dengan tangan. Okey? Okey, kemudian yang kedua ni tadi siapa jawab tadi? Siapa tadi? Nampak cikgu? Mimi dia pergi lari sekejap cikgu. Cikgu rasa yang jawab Zahirul lah. Zahirul kata mesin gerudi. Zahirul jawab mesin gerudi muda alih memang tepat sekali. Sebab apa dia tak ada wayar, kita boleh bawa ke mana-mana menggunakan bateri yang perlu dicas. Okey, jadi nampaknya TP2 ni dah dapat dikuasai oleh anak murid kita. Alhamdulillah. Okey, maaf tadi TP1. Okey, sekarang kita masuk TP2. Okey, TP2 ni kita nak tahu macam mana cara kerja menyelenggara. Okey. Raja 2 menunjukkan sebuah mesin yang pernah anda gunakan. Lupa pula nak bagi tahu apa ganjaran dia. Okey, ganjarannya ialah biskut cornflake. Memang sedap. Tak nak cikgu, banyak lagi kat rumah. Okey. Apa dia Akmal? Akmal nak biskut apa? Saya nak biskut, apa yang paling mahal tu cikgu? Tak tahulah Biskop, cikgu. Biskop. Cikgu baru order sebalang RM28. Mahal. Ada 20 ketul aja. Biasa. Cikgu beli kat kawan saya, nama dia Pika. Sedap cikgu. Ya ke? Okey, nanti kita roger. Tapi out of stock dah. Tak payahlah cerita out of stock. Okeylah, biskop ni memang mahal tapi kita bawa ke soalan yang Last sekali. Grand lah. final. Okey, biskop lain. Biskop apa? Okeylah, memandangkan konflik itu je yang ada. Okey, Belasah kita je lah, teruskan cikgu. biskop cornflake sebab baru tahap 2 kita pakai biskop cornflake dulu. Biskop cornflake pun sedap juga, okey? Biskop cornflake ni punya jawab soalan. Raja 2 menunjukkan sebuah mesin yang pernah anda gunakan. Tengok Raja 2 ni apa nama mesin ni, boleh namakan tak? Siapa boleh namakan? 4 anak murid cikgu kesayangan ni siapa boleh namakan? Cepat, biskut cornflake, biskut cornflake. Korang tak nak pergi rumah Mimi ke tanya dia buat apa? Cuba pergi cek rumah Mimi, apa dia buat kat rumah sekarang. Okey, biskut cornflake. Apa nama alat ni? Siapa tahu? Oh, tak nampak. Jumli kena tokong. Okey, Rizky. Apa? Mesin pembenang. Yes, mesin pembenang luar. Bagus. Baik, Rizky. Rizky masih ingat lagi. Okey, soalan dia. Tandakan right pada ruangan jawapan bagi kaedah menyenggara yang betul dan tanda pangkal untuk yang salah. Ada 4 kat sini, 4 markah. Okey, yang pertama. Lap mesin menggunakan kain basah dan sabun. Betul ke salah? Come on, biskut cornflake. Siapa tu? Rizky. Rizky jawab apa? Rizky dia buat macam ni. Salah. Okey, salah. Okey, nanti kita nak jawapan. Dapat tadi biskut cornflake. Yang kedua, bersihkan sisa kotoran dan habuk menggunakan berus keluli. Betul ke salah? Siapa nak jawab biskut cornflake? Betul. Siapa? Zahirul. Dia kata betul. Okey, buang sisa minyak yang terdapat pada mesin. Betul ke salah? Betul. Siapa nak jawab? Daniel. Betul. Okey, nanti tengok jawapan. Buang sisa geriges dalam tangki minyak. Betul ke salah? Salah. Salah. Siapa jawab? Jumli. Okey, kita tengok 4-4 ni dapat tak biskut cornflake? Alhamdulillah, 4-4 dapat biskut cornflake. Betul. Maknanya dia tahu. Mantaplah budak-budak SMK bangsa ni. Kita tengok. Lap mesin menggunakan kain basah dan sabun. Kenapa salah? Sebab mana boleh pakai sabun, cikgu? Oh, kenapa?
Sebab nanti dia berbuih, cikgu. Berbuih. Ha. Sebenarnya sabun ni ada kandungan deterjen, dia akan merosakkan enjin pada mesin. Okey. Jadi kita hanya buang kotoran menggunakan brush lidi, bersihkan saja. Okey. Buang sisa minyak pun betul, dan kita tak boleh buang gerigis dalam Bertangki tangki minyak. Kenapa? Sebab nanti dia berkeladak, cikgu. Nanti dia rosak. Ya, betul Akmal. Akmal boleh jadi anak murid cikgu lah. Yeah. Cikgu, saya kan ex-student SMK Bangsa. Cikgu tak tahu Oh, kan? really? Saya dulu ketua pengawas, cikgu. Oh, ya ke? Yeah. Tahun bila tu Akmal? Okey, seterusnya, cikgu. Okey, seterusnya kita tengok pula. Okey, ini kita dah masuk tahap 3. Ya. Kita up biskut raya kita yang lebih mahal sikit. Okey, iaitu Biskop tak nak, cikgu. biskut kemudian mahal sangat tu. Biskut coklat crunchy. Untuk tahap sedapnya. 3. Okey, bersedia? Okey, nyatakan 3 perkara yang boleh berlaku jika mengabaikan peraturan Akta 514. Ingat tak lagi apa itu Akta 514, anak-anak? Ingat, cikgu. Okey. Ingat. Kalau kamu abaikan, apa yang berlaku? Okey, yang pertama, biskut coklat crunchy yang pertama. Siapa nak jawab? Kita tengok siapa yang kena. Siapa nak jawab? Dapat ke cikgu panggil nama? Rizki dia dah gelak-gelak tu. Dia tahulah tu. Apa jawapannya Rizki? Kalau kita abaikan Akta 514. Okey, jawapan yang pertama, Ego. Kemalangan yang boleh membawa kepada kehilangan nyawa. Yes. Ya, betul kan? Ringan, Sebab kesihatan, Ego. kenapa Akta 514 ni apa sebenarnya Rizki? Dia jam sekejap. Sudah. Akta 514 ni apa ya? Tadi Jumli kata dia tahu. Mungkin Jumli boleh tolong Rizki. Jumli, Akta 514 ni apa Jumli? Dia macam satu akta yang melindungi macam pekerja tu, melindungi pekerja. Bagus, betul Jumli. Tepat, memang betul. Akta 514 dia melindungi hak-hak pekerja waktu bekerja dalam bengkel, di tempat bekerja. Okey. Okey, tadi Rizki kata boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Okey, yang kedua, agaknya kalau awak abaikan peraturan 514, apa yang berlaku agaknya? Zairul. Biskut coklat. Cepat. Apa dia Zairul? On mic. Apa ni? Kalau awak abaikan peraturan 514, apa yang berlaku? Tadi Rizki dah jawab kehilangan nyawa. Yang kedua apa? Come on boy. Fikir. Apa dia? Pencemaran alam sekitar. Pencemaran alam sekitar. Okey, nanti kita tengok jawapan. Okey, betul ke tidak? Okey, yang ketiga, apa yang berlaku agaknya? Daniel. Siapa nak jawab? Daniel mesti suka biskut coklat crunchy cikgu ni. Daniel. Apa jawapannya Daniel? Kebakaran di tempat kerja. Yes, kebakaran tempat kerja. Mungkin juga kita abaikan dia. Jadi kita tengok dapat tak ketiga-tiga anak murid ni biskut coklat crunchy. Yes, nampaknya semua dapat biskut coklat crunchy. Pertama, kalau kita abaikan boleh menyebabkan kemalangan yang boleh membawa kehilangan nyawa, kecederaan ringan dan kecacatan sementara atau kekal. Kemudian boleh berlaku pencemaran alam sekitar sebab kita abaikan akta ni, nak buang mana-mana sisa minyak, paip-paip yang kamu dah potong-potong, kamu buang merata-rata, akan berlaku pencemaran alam sekitar. Saya nampak tadi Zairul pun terkejut. Jawapan dia betul, cikgu. Tak sangka. Dia sendiri pun kan? tak sangka jawapan dia betul. Terbaiklah Zairul. Okey, kemudian kebakaran di tempat kerja. Daniel pun betul sebab kita letak merata-rata minyak kan. Bagus anak murid cikgu. Jawapan yang lain daripada ini, kerosakan pada peralatan dan mesin. Okey, kemudian bila dah rosak alat ni, kos penyelenggaraan akan meningkat. Baik. Cikgu. Ya. Cikgu dengar tak dekat luar ada orang tekan loceng? Ada orang datang raya ke? Ada rasa orang datang beraya lah cikgu. Kita pergi cek sekejap boleh cikgu? Boleh. Okey, anda semua jangan ke mana. Saya nak kita dulu siapa yang datang ni dekat studio Didik TV ni kan. Selepas ini dalam Didik TV Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Alright.
Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Cikgu, Ya. ingatkan ada orang datang, Cikgu. Ya. Rupanya orang saja mereka katakan loceng, Cikgu. Ya, cikgu pun ada bagi tahu sesuatu ni pada anak-anak cikgu di Kenapa, dalam cikgu? Google Meet ni. Biskut raya cikgu dah habis. Dah habis, Cikgu? Jadi soalan seterusnya, kita akan makan sate di dalam bengkel waktu bersemuka. Okey guys? Okey, setuju? Cikgu, Okey. Jumli kata dia dah muak dengan sate, setuju. Cikgu. Dia tak makan lagi sate, cikgu. Okey, kita tengok soalan untuk seterusnya. Rajah 3 menunjukkan sebuah alatan tangan yang digunakan untuk memotong paip biji. Ya. Tadi dah tengok dah tadi kan masa soalan yang tahap 2 tadi. Terangkan 2 cara bagaimana anda melakukan penyelenggaraan mesin tersebut. Okey, macam mana nak selenggara agaknya? Kita tengok. Okey, kalau kamulah macam mana kamu nak selenggara? Siapa boleh bagi tahu secara general aja alat ni? Cuba kita tanya Mimi. Mimi? Oh, Mimi tak ada. Dia pergi beraya. Mimi dah pergi beraya dah, mak dia panggil. Mimi pergi beraya lah, geng. Okey, siapa nak jawab? Jumli, kalau kamu lah, macam mana kamu nak selenggara alat tangan ni? Pertama nak buat apa? Dia pertama cikgu, kalau alat tangan macam ni kan, dia kita kena bersihkan dulu. Takut macam ada bekas-bekas besi yang tu. Okey, bagus. Lepas tu? Besi-besi tu, Lepas Kita tu, kena Jumli? guna berjawai. Okey, lepas tu, Jumli, lepas tu nak buat apa? Lepas tu kita kena letak minyak supaya licin. Supaya licin. Okey, kita tengok betul tak jawapan Jumli ni? Yes, nampaknya betul. Bagus. Maknanya dia dah bersedia Tapi saya suka cara dia jawab tu, Cikgu. Ya? Dia, Cikgu, sebenarnya senang je, Cikgu. Mula-mula letak je ni, Cikgu. Lepas tu, macam tu je, Cikgu. Cara dia jawab, Cikgu. Bagus, Jumli. Nanti kita Hebat, makan sate. Jumli. Okey. Pertama, kita bersihkan peralatan daripada sisa kotoran dah habuk. Okey, dia disebutkan sekali gunakan berus dawai. Bagus. Kemudian kita minyakkan mata peralatan untuk mengelakkan mata peralatan tersebut berkarat. Okey, betul. Kalau Jumli jawab macam tu pun akan dapat 2 markah juga. Okey, seterusnya. Lengkapkan jadual 1 di bawah berkenaan kelas paip PVC dan paip besi bergavani. Ini selalu murid lupa ni. Dia selalu silap antara biji dan PVC. Kelas dia. Okey, jadi cikgu bantu. Paip besi bergavani cikgu bagi A dulu. PVC cikgu bagi E dulu. Apa jawapannya? Okey, siapa boleh jawab? Paip besi bergavani apa kelas yang ada? Setiap kelas ni dia gunanya berbeza untuk paip ni. A, lagi? Daniel tahu. Daniel tahu. Daniel, apa Daniel? A, B, C untuk paip besi bergavani. Bagus, B, C. Okey. Paip PVC? CB. 76. E76. 76. Oh, Daniel memang ingatlah jenis-jenis paip. Kita tengok betul tak jawapan dia. Yes, betul Daniel. Nanti makan sate. Okey? Okey, kita teruskan soalan seterusnya. Yang penting, Cikgu, Mimi is back. Mimi dah balik? Mimi dah balik. Alhamdulillah, Mimi. Mimi okey, Mimi okey, Mimi? Mimi pergi mana? Toilet, Okey, Mimi. Mimi okey ke, Mimi? Okey, kita pergi soalan seterusnya, Mimi ya. Okey. Okey. Mimi, kita dah masuk tingkatan 6 dah tau. Okey, kita masuk tahap 4. Lengkapkan rajah 4 di bawah berkenaan punca kemalangan yang berpunca daripada masalah keselamatan diri sendiri. Apa dia? Okey, pertama dah diberikan cuai atau bermain semasa melakukan kerja. Okey, apa lagi katnya? Kalau diri sendiri yang mempunyai masalah, apa yang berlaku agaknya? Siapa boleh jawab? Secara general lah. Apa agaknya? Kalau kamu ada masalah keselamatan diri, apa yang boleh berlaku? Apa dia, Rizky? Tuai sama ada bermain semasa melakukan kerja tu. Okey, bermain. Kemudian seterusnya. Yang lain. Cuba. Tak pakai peralatan keselamatan. Okey, tak pakai peralatan keselamatan. Okey, itu masalah keselamatan diri. Bagus. Mimi, Mimi. Jangan termenung je, Mimi. Cuba jawab, Mimi. Mimi, muka kau dah macam Arjali dah, Mimi. Apa, Mimi? Okey, siapa boleh bantu Mimi? Mimi sakit kepala dah. Okey. Tidak memahami arahan yang diberikan. Okey. Kemudian seterusnya last. Siapa nak bagi tahu? Daniel. Cikgu. Ya. Ya, siapa panggil jamu cikgu tu? Ya, sayang. Mimi. Ya, Mimi.
arahan yang diberikan. Tak ikut arahan diberikan. Okey, kita tengok jawapan. Ya, tadi ada yang cakap tak pakai peralatan pelindungan keselamatan. Memang betul. Tak ada pengetahuan nak kendalikan peralatan. Tak faham arahan yang diberikan oleh guru. Okey. Kemudian tak patuh papan tanda keselamatan. Okey, ini TP4. Sekarang kita pergi TP4 seterusnya. Lengkapkan jadual 1 di bawah berkenaan perbezaan sistem terus dan sistem tidak terus dalam sistem bekalan air domestik. Kategori dia dah bagi bekalan air, tekanan air, kos. Okey, sistem terus dapat bekalan air dari mana? Cepat ni, rendang itik. Rendang itik. Jadi Rendang saya pun nak jawab cikgu. Sistem terus bekalan air dapat dari mana, boys? Dari meter air. Dari meter air. Bagus. Sistem tak Dari terus? meter air. Dari mana? Dari tangki simpanan. Jumlah jauh dari tangki simpanan. Okey, macam mana pula tekanan air? Sistem terus tekanan air macam mana? Dari tangki simpanan air. Okey. Tak terus? Cikgu. Okey, kita tengok terus jawapan. Bagus, dari meter air. Kemudian bekalan air sistem tak terus dari tangki simpanan air. Good job, boys. Tekanan air sistem terus kuat, betul. Yep. Sistem tak terus tekanan air stabil sebab dari tangki. Kemudian kos sistem terus murah, tak ada tangki, murah. Sistem tak terus mahal sebab perlukan tangki dan pemasangan dia jadi banyaklah. Ya. Okey, bagus. Okey, sekarang yang terakhir. Okey, tahap 5 dan 6 selalunya dikombinkan masuk ke soalan bahagian B. Okey, tahap yang susah. Kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, ini contoh soalan dia. Andaikan anda adalah seorang pereka paip yang bekerja di sebuah syarikat perpaipan. Pereka paip ni dia kena reka mana nak letak paip-paip tu. Okey. Seorang pelanggan meminta anda membuat cadangan sistem bekalan air di rumahnya. Anda dikendaki membuat cadangan berdasarkan aspek di bawah. A. Berikan satu kebaikan sistem terus dan tak terus dalam sistem bekalan air. Maknanya kena terangkan dekat pelanggan tu. Kebaikan sistem terus ni apa, tak terus ni apa. Okey. Soalan seterusnya. Berdasarkan lakaran isometri pada darjah 5 rumah pelanggan tersebut, cadangkan pemilihan jenis paip, bahan pepasang, bahan sebatian dan lekapan sanitari yang sesuai. Okey, cuba cadangkan dekat pelanggan tu apa nak guna paip apa yang sesuai untuk rumah ni. Tengok lukisan ni. Okey, ni rumah 2 tingkat. Besar rumah dia. Apa paip yang sesuai? Siapa nak bagi cadangan? Nampak dia pertama susah kan? Apa Rizki? Paip apa yang sesuai ni? Paip PVC tu. Paip PVC. Awak rasa paip PVC. Kenapa pilih paip PVC agaknya? Sebab paip PVC ni macam ni, dia senang pasal je. Lepas tu dia sesuai. Okey, bagus. Jadi awak boleh bagi tahu kat pelanggan tu, "Cik, saya cadangkan paip PVC, Cik, sebab senang nak pasang." Gitulah kan. Cikgu, saya tahu dah. Kalau saya pindah rumah nanti, Cikgu, saya akan hire Rizky, Cikgu. Bagus. Rizky, Okay. abang mau pindah rumah. Tolong buat ni paip-paip air semua. Okey. Agaknya bahan pepasang apa yang boleh digunakan ni? Nampak tak? Bahan pepasang apa? Siapa nak jawab? Cepat. Rendang daging. Jumli yang tengah menguap tu. Nak jawab tak? Kenyang makan ketupat. Nampak tak bahan pepasang ni? Nampak tak ni? Tengok ni. Mimi yang asyik betulkan rambut daripada tadi tu. Apa bahan pepasang yang digunakan? Tak apalah, kita tengoklah nanti apa jawapan dia. Okey, ini dia. Pada soalan seterusnya ni, banyak soalan ni. Pada pendapat anda, sistem bekalan air apakah yang sesuai untuk rumah pelanggan tersebut? Sistem terus ke tak terus? Encik, saya rasa Encik guna sistem apa? Siapa nak jawab? Daniel, apa cadangan awak dekat pelanggan tu? Apa lagi, Ibu? Macam lagi, Ibu? Apakah pendapat anda, apa sistem bekalan yang sesuai untuk rumah pelanggan tu? Sistem tidak terus, Ibu. Tak terus. Okey, awak cadangkan sistem tak terus. Huraikan sebab pemilihan jawapan anda di C tersebut. Yap, awak ada 10 minit untuk huraikan. Silakan.
Okey. Apa dia? Bagi satu ajalah Daniel. Kenapa awak pilih sistem tak terus? Dia betulkan rambut dah. Okey, tak apalah, kita tengok jawapannya anak-anak. Okey. Jawapannya adalah Berikan yang kita pergi ke A mula, okey. Berikan satu kebaikan sistem terus dan sistem tak terus. Okey, jadi kebaikan sistem terus, bekalan air bersih dan kurang berisiko untuk tercemar. Maknanya boleh bagi tu pelanggan tu, encik boleh pilih sistem terus. Okey, sebab bekalan air ni encik dapat terus daripada pipe utama, selalunya dia kurang risiko tercemar. Kalau dah masuk dalam tangki ni encik, takut tikus masuk, kan, kencing tikus kan, air tu nak kena filter semua. Itulah dia jawapan dia. Tapi ada kebaikan juga sistem tak terus ni, okey. Bila berlaku gangguan bekalan air, air masih boleh dapat dibekalkan. Ikutlah dia punya kapasiti tangki yang kita guna, okey. Kemudian akan mendapat kurang risiko kerosakan pada pili. Sebab apa? Sebab tekanan yang stabil. Kalau terus ni tekanan kuat, pili tu yang kita cuci tangan kenapa cepat rosak? Sebab tekanan air sangat kuat. Itu boleh menyebabkan kerap berlaku kerosakan pili. Okey, kita tengok. Baik, cikgu. Terima kasih, cikgu. Nampaknya kita masa pun, masa pun nak makan lemang, cikgu. Ya ke? Jadi, cikgu, mungkin cikgu boleh buat, orang kata secara ringkasan lah kan, apa yang kita dah belajar hari ini dan juga keseluruhan topik bagi pipe domestik ni, cikgu. Silakan. Okey. Alhamdulillah, kita pun dah sampai ke soalan yang terakhir ni. Sebahagiannya tak ada jawapan lagi, cikgu tak bagi, tapi tak mengapa. Kita akan PDPR nanti. Untuk seluruh Malaysia juga, cikgu akan kongsikan pada guru-guru kamu di seluruh Malaysia. Cikgu pun dah war-warkan cikgu punya siaran ni. Jangan risau, anak-anak yang luar daripada Kuala Lumpur, insya-Allah cikgu akan sebar luaskan cikgu punya slide ni. Jadi apa yang cikgu harapkan untuk modul 2 ni, kamu faham dengan jelas apakah kerja asas dalam perpaipan ni sebelum kita nak pergi ke modul 3, 4, 5 dan seterusnya. Okey, itu dia lah. Itu Jadi saja. kalau tak ada asas yang baik, kita tak boleh laksanakan kerja dengan baik. Kena tahu guna alat, tahu cara nak selenggara, kenal nama alat, baru kita boleh laksanakan tugasan kerja khusus di bawah lembaga peperiksaan dengan baik. Mereka ni akan memerlukan 60% untuk kerja khusus ni dalam SPM. Manakala 40% untuk soalan bertulis suatu SPM 2021 nanti. InsyaAllah memang semua boleh berjaya dengan cemerlang subjek kerja pipe domestik, insyaAllah. InsyaAllah. Cikgu nak ucapan raya ke, cikgu? Okeylah, cikgu nak ucapkan selamat short and raya. sweet, cikgu. Ya. Pertama sekali, tudung cikgu ni dihadiahkan oleh anak buah cikgu. Terima kasih, so Siti. sweet. Tudung Umi ni sangat cantik. Semua orang puji tadi. Okey. Jadi terima kasih Siti sebab hadiahkan tudung untuk raya tahun ni. Okey, kemudian baju raya ni pun dihadiahkan oleh Biras cikgu. Ya, semua disponsor oleh saudara mara. Nice. Dan kasut cikgu pun dihadiahkan oleh suami cikgu. Zoom kasut. Zoom kasut. Kasut raya cikgu. Okey, terima kasih semua. Selamat Hari Raya. Semoga ceria-ceria di Hari Raya ni. Yes. Okey, terima kasih cikgu dan saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada adik-adik kita daripada SMK Bangsa Kuala Lumpur. Selamat Hari Raya guys. InsyaAllah kita akan jumpa dan akan orang kata waktu SPM 2021 nanti insyaAllah kalau semua berjalan dengan lancar dan sekaligus mendapat keputusan yang cemerlang lah cikgu. InsyaAllah. Okey, kepada cikgu sekali lagi terima kasih banyak. Dan kepada anda kalau ada salah dan silap saya mohon maaf. Biasalah Raya-Raya kita kena bermaaf-maaf. Jadi kita jumpa lagi. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya batin. Bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nabak Ira binti Muhammad Noor, ibu kepada Muhammad Daniel bin Wirakanata daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bangsal. Kepada anak saya dan juga pelajar anak-anak yang lain, saya doakan semoga SPM pada tahun ini akan menjadi milik kalian semua. Semoga anda semua akan mendapat keputusan cemerlang di dalam peperiksaan SPM tahun 2021. Ingat, usaha itu tangga kejayaan. Berdoa dan berusahalah, semoga kejayaan akan mengiringi kamu semua.
Sekian, terima kasih.